Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Apa khabar semua? Okey, kita tunggu beberapa orang masuk dulu sebab kita nak start nanti. Kita akan guna slideshow supaya lebih jelas. Okey, hari ini saya santai sahaja dan saya fokus kepada pengurusan harta pusaka, bukan kepada pembahagian harta pusaka. Tapi kalau ada soalan yang berkaitan dengan pembahagian, contohnya faraid, bahagian apa, nak kenal pasti waris, nak tahu bahagian waris, boleh je PM saya di FB saya, Siti Sumayya Muhammad. Okey, so sebelum kita mulakan, saya nak minta tolong share dan like live ini, dan jangan lupa untuk live FB anda. Okey, saya Saifullah dari Borneo, clear. Siti Razana, okey. Shah Alam, clear. Terima kasih saya ucapkan kepada NGO ISMAI atas jemputan untuk membuat live sharing pada pagi ini. Sebenarnya ni kali pertama saya buat live FB. Biasanya sebelum ni saya live face to face. So bersempena dengan PKP ni, saya dapat peluang untuk buat live FB. Okey, terima kasih sekali lagi kepada pihak NGO ISMAI atas jemputan ini. Jangan lupa untuk like dan share page NGO ISMAI, Ikatan Sejahtera Muslimin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bercakap soal pengurusan harta pusaka, ianya adalah berkaitan dengan harta pusaka yang telah ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, bukannya harta yang kita ada sekarang. Ya, kita bercakap soal menguruskan harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah pun meninggal dunia. Okey, sama ada banyak ataupun sikit, harta pusaka ini tetap kena uruskan. Jadi hari ini saya nak fokus kepada pengurusan harta pusaka, itu proses bagaimana untuk kita membuat tuntutan harta pusaka. Sebab saya percaya bila kita bercakap soal pembahagian harta pusaka seperti faraid, bahagian waris, kenal pasti waris dan sebagainya, saya percaya ramai sekarang ni yang faham, yang boleh buat benda ni, ataupun boleh terus tanya kepada pakar-pakar faraid yang ada di Malaysia. Ya, contohnya antaranya Ustaz Fusairi, Ustaz Wan Haji Halim, ya. Okey, mungkin live ni tersekat sikit sebab masalah lain di tempat saya. So saya pun tak nak membuang masa, dan kita boleh cepat-cepat untuk kita belajar benda bagaimana proses untuk menguruskan harta pusaka. So saya akan mulakan dengan slideshow saya, presentation saya. So boleh tengok di sini. Jadi perkongsian kita pada pagi ini adalah berkaitan dengan pengurusan harta pusaka selepas kematian. Ya. Okey. Maksudnya saya nak kongsikan kepada semua yang masih hidup, saya, tuan-puan yang mengikuti live ini, bagaimana proses untuk menuntut harta pusaka selepas kematian seseorang, contoh terdekat, ahli keluarga kita sendiri yang meninggal dunia. Baik, saya nak jelaskan, harta pusaka adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dan menjadi hak kepada waris yang berhak. Kita yang masih hidup belum lagi ada harta pusaka, dan kita tak akan tahu dengan tepat berapa nilai harta pusaka yang akan kita tinggalkan nanti kepada waris, sama ada ianya akan bertambah ataupun berkurang. Saya pernah terima satu mesej dari seseorang. Dia tanya, "Puan, saya nak tanya untuk uruskan harta pusaka." Kemudian saya tanya balik, "Harta pusaka siapa? Siapa yang mati?" Lepas tu dia jawab, "Tak ada orang yang mati, saya nak uruskan harta pusaka saya lah." Jadi ada sedikit kekeliruan di situ. So saya jelaskan, harta pusaka diuruskan oleh waris kita selepas kematian.
Okay, semasa masih hidup, semasa kita masih hidup ni, kita diberi ruang dan peluang serta pilihan untuk merancang harta. Maksudnya bagaimana kita nak gunakan harta yang sememangnya hak kita. Sama ada nak gunakan duit untuk beli baju raya, biskut raya. Tahun ni mungkin kita tak raya, jadi kita nak gunakan duit untuk sedekah kepada fakir miskin, atau nak buat hibah hartanah, atau nak buat wakaf, atau nak buat pengurusan amanah. Contohnya, kita amanahkan kepada trustee ataupun seseorang sejumlah wang untuk diberikan kepada waris. Okey, untuk waris gunakan wang tersebut sebagai kos untuk menguruskan harta pusaka yang kita tinggalkan selepas mati. Maksudnya kita dah prepare siap-siap duit untuk waris guna bagi menguruskan pusaka, supaya kita tak nak membebankan waris. Setiap hari ada kematian, okey, sama ada ahli keluarga kita sendiri, kawan, atau public figure, atau kes kematian yang dilaporkan oleh media. Lebih-lebih lagi sekarang ni kita berdepan dengan COVID-19, kematian seluruh dunia berlaku dengan sangat cepat. Belum lagi dikira kes kematian akibat penyakit lain, kemalangan, jenayah bunuh dan sebagainya. Dan sudah tentu mereka yang telah meninggal dunia ini ada meninggalkan harta. Sama ada sikit ataupun banyak, tetap perlu diuruskan dengan betul. Bagi orang Islam, kita mestilah mengikut hukum syarak selain daripada proses perundangan. Okey. So, setiap tahun harta beku di Malaysia semakin meningkat sampai berpuluh bilion, 70 bilion, 80 bilion dan 90 bilion. Ya, harta beku semakin meningkat setiap tahun. Jadinya, dia punya kesannya adalah harta tersebut tidak dapat diwarisi dan dimanfaatkan oleh waris yang berhak. Ia sangat rugi bila berlaku kes-kes harta beku. Okay, antara punca kenapa berlaku harta beku ni di Malaysia terutamanya. Pertama, antara puncanya tiada masa. Maksudnya waris tak ada masa untuk uruskan harta pusaka si mati. Ya, tak ada masa sebab kena ambil cuti. Lepas tu kena ulang alik pergi ke pejabat pusaka, pergi ke mahkamah ataupun jumpa dengan waris-waris yang lain untuk berbincang dan sebagainya. Yang kedua, antara punca yang kedua adalah waris tidak faham ataupun tersilap prosedur, tak tahu ke mana nak dibawa urusan pusaka ini. Ya, ada duit RM500, bagaimana nak uruskan pusaka tersebut, sama ada pergi ke amanah raya ataupun pergi ke pejabat pusaka ataupun bahagikan sahaja sesama waris, sebab ini adalah cash. Okey. Yang ketiga, perbalahan antara waris akibat tidak berpuas hati. Antara punca bergaduh ada juga sebab tidak faham hukum faraid. Ya, tidak puas hati. Kenapa anak lelaki dapat lebih, anak perempuan dapat sikit dan sebagainya. Banyak isu yang berlaku dan boleh menyebabkan pergaduhan. Okey, dan punca yang keempat, ya, bebanan kos. Muhammad. Okay, sorry. Okay, maafkan saya, anak saya. Okay, bebanan kos. Sebabnya kita uruskan harta pusaka ni bukan percuma. Ya, kena tetap bayar kos di institusi yang terlibat. Nak buat carian rasmi pun kena bayar juga, ya. So ini antara isu-isu yang berlaku di Malaysia, ya, berebut harta, bolat harta pusaka, tipu waris. Dan ada juga kes ni saya ambil daripada akhbar juga, maut ditetak adik akibat gaduh rebut harta pusaka. Ya, semoga tidak berlaku kepada ahli keluarga kita dan sesiapa yang kita kenal. Baik tuan-puan, okey, selepas berlaku kematian, perkara pertama yang kita kena buat, kena uruskan adalah pertama kita uruskan dulu jenazah
si mati. Yang kedua, kita selesaikan hutang si mati ada tu dengan Allah dan hutang dengan manusia. Yang ketiga, step ketiga, kita selesaikan hak-hak yang bergantung kepada harta tersebut seperti wakaf. Arwah ada buat wakaf tapi masih lagi nama yang belum tukar nama, ada buat hibah, ada buat harta pencarian nazar dan sebagainya. So kita selesaikan dulu hak-hak yang masih bersangkut dengan harta tersebut. Yang keempat, tunaikan wasiat si mati jika si mati ada buat wasiat. Dan yang kelima, barulah kita buat pembahagian secara faraid. Okey. Jadi saya teruskan kepada step yang seterusnya. Okey. Saya tak akan sentuh lebih mendalam berkenaan hukum faraid sebab hukum faraid ni satu ilmu yang sangat luas untuk kita belajar dan sangat mustahil untuk kita terus faham berkenaan hukum faraid pada perkongsian pagi ini. Sebabnya kita kena sentiasa belajar secara berperingkat dan berterusan. Okey. Okey, kita masuk kepada kita punya call, kita punya live pagi ini adalah proses tuntutan harta pusaka dari sudut pengurusan. Okey. Setelah berlaku kematian kepada seseorang, perkara pertama sekali yang kita kena uruskan, yang kita kena buat adalah berkumpul sesama waris, ya, waris-waris yang berhak sahaja. Okay. Sebelum tu, di sini selepas meninggal seseorang, automatik segala hartanya tak akan beku. Ya, duit di dalam bank tak boleh nak keluarkan kecuali ada ahli keluarga atau waris yang pegang kad bank dan tahu nombor PIN ATM dan sebagainya, tapi tetap tak boleh nak keluarkan sekaligus, ya. Sebabnya setiap hari ada had pengeluaran tertentu. Nak tak nak kena buatlah urusan pusaka. So masa waris berkumpul ini, kita akan berbincang, okay, siapakah waris yang berhak, berapa bahagian, harta apa yang si mati tinggalkan, okay, apa hutang yang si mati ada, ya, si mati berhutang dengan siapa, berapa dan sebagainya. So kita selepas berbincang sesama waris, ada mufakat dan sebagainya, kita akan mula untuk membuat tuntutan, dan ini yang saya akan kongsikan secara mendalam. Okay, ada soalan dari Zulkarnain. Adakah wasiat arwah boleh terbatal jika pewaris tak nak tunaikan? Okey, bercakap soal wasiat, pertama, so saya tanya balik, okey. Wasiat yang arwah buat ni wasiat apa? Wasiat melantik pentadbir ataupun wasiat harta? Ya, wasiat harta 1/3. Jika arwah ada buat wasiat harta, okey, jika arwah ada buat wasiat kepada waris, dia kena tanya persetujuan waris lain sama ada bersetuju atau tak wasiat yang dibuat ini. Okey, jika waris lain bersetuju, maka tak ada masalah, boleh teruskan wasiat tersebut. Cuma yang kedua, kena tengok juga berapa jumlah nilai harta yang diwasiatkan kepada seseorang. Ya, tak boleh melebihi 1/3 daripada jumlah harta pusaka. Jika jumlah yang diwasiatkan melebihi 1/3 daripada keseluruhan harta pusaka, ya, kena minta persetujuan waris lain. Kalau waris lain bersetuju, tak apa, tapi kalau waris lain tak bersetuju, ya, setakat 1/3 sahaja harta tersebut boleh diwasiatkan kepada penerima wasiat. So seterusnya kita akan mulakan tuntutan. Okey, tetamu jemputan saya hari ini, Muhammad Tolhah. Ya, Muhammad Tolhah. Okey, ada 3 tempat untuk kita buat tuntutan harta pusaka. 3 tempat untuk kita buat tuntutan harta pusaka. Yang pertama, di Mahkamah Tinggi. Ya, di Mahkamah Tinggi,
jenis harta tak kisah sama ada harta alih ataupun harta tak alih ataupun campur dua-dua harta. So di mahkamah tinggi nilai dia mestilah melebihi 2 juta. Nilai harta pusaka yang ditinggalkan itu melebihi 2 juta sama ada harta alih sahaja ataupun harta tak alih ataupun kedua-dua harta alih dan harta tak alih. Harta tak alih ni maksudnya contoh tanah, rumah, itu adalah harta tak alih. Harta alih pula seperti duit, saham, KWSP, unit trust, papasan takaful jika tak dibuat penamaan hibah, ia akan menjadi harta pusaka. Kemudian tempat yang kedua yang kita boleh buat tuntutan harta pusaka di pejabat pusaka kecil. Di pejabat pusaka kecil, bila kuasa di pejabat pusaka kecil, sebahagian harta atau keseluruhannya adalah harta tak alih. Maksudnya sama ada harta alih dan harta tak alih atau harta tak alih sahaja, iaitu di bawah nilai 2 juta. So tempat ketiga, maafkan saya ada gangguan sikit. Tempat ketiga di amanah raya Berhad. Bidang kuasa di amanah raya hanya harta alih sahaja dan nilainya di bawah RM600,000. Harta alih sahaja di bawah RM600,000. Ada duit, ada kereta, ada motor yang nilainya di bawah RM600,000. Boleh bawa kes ini untuk buat tuntutan di amanah raya Berhad. Dan untuk makluman, satu sahaja fail yang kita boleh kemukakan untuk satu kematian. Contohnya kita dah filekan kes kematian tersebut di mahkamah tinggi. Tak boleh nak buat di pejabat pusaka kecil. Tapi kalau kita nak ubah tu kena ada prosedur yang lain lah. So saya tak nak tekankan yang kat situ, cuma saya nak kongsi kat sini. Ada 3 tempat yang kita boleh buat untuk pembahagian harta pusaka mengikut nilai harta dan jenis harta. Nanti berbagilah ke Muhammad. Jangan tekan. No. Nanti. Maafkan saya. Ada gangguan sangat pagi ni. Tengok banyak gangguan pagi ni. Saya teruskan. Soalan Sabrina Nasuha, berapa lama tempoh yang diambil untuk uruskan pengurusan harta pusaka? Kebiasaannya paling cepat 4 hingga 6 bulan. Paling lama boleh makan masa bertahun-tahun, 5 tahun, 2 tahun. Berlaku pula kematian berlapis, lagi lama. Dan ada pula pergaduhan antara waris, lagilah lama untuk kita dapatkan muafakat, untuk kita bersetuju apa-apa keputusan. Sebab bila kita nak buat urusan pusaka, kena ada persetujuan semua waris, sama ada nak ikut faraid ke ataupun nak bahagi sama rata. Kena ada persetujuan, kena ada muafakat lah untuk urusan pusaka ni. Saya pergi kepada jadi hari ni saya nak kongsikan 2 tempat sahaja pengurusan di pejabat pusaka kecil dan di mahkamah tinggi sivil. Selepas berlaku kematian, kita akan buat tuntutan. Pertama sekali kita tengok jumlah harta dan jenis harta. Sama ada di pejabat pusaka kecil, jumlah harta sama ada harta alih dan tak alih ataupun harta tak alih sahaja, di mana nilainya di bawah 2 juta ringgit Malaysia. So kita akan bawa ke pejabat pusaka kecil. Di pejabat pusaka kecil ni kita akan buat permohonan. Ada, nanti saya ceritakan lebih detail selepas ni. Dan pergi kepada bicara kuasa. Maaf, kat sini. Dan selepas tu kita akan dapatlah perintah pembahagian. Saya minta maaf slide saya ada silap sikit. Bukan nombor 3 tapi nombor 2. Yang ketiga sekali adalah perintah pembahagian, akan dapat perintah pembahagian. Di mahkamah tinggi sivil pula, jika ada wasiat. Wasiat di sini bermaksud wasiat melantik wasi, melantik pentadbir. Proses ada wasiat, kita akan ambil mohon grand probate
Di Mahkamah Tinggi Sivil, nak tak nak kita kena gunakan khidmat daripada peguam. Ya, di pejabat pusaka kecil, waris sendiri boleh uruskan, tak perlu ambil khidmat peguam. Tapi di Mahkamah Tinggi kena ada peguam yang menguruskan urusan pusaka. Okey, dan jika kes tersebut, kes kematian tersebut tidak ada wasiat, ya, wasiat melantik wasi pentadbir, ya, si mati tak pernah buat wasiat untuk melantik pentadbir semasa hidup, ya, ini adalah prosesnya. Kena ada 2 buah jaminan, dapatkan letter of administration, dan ada proses yang seterusnya akan dapat perintah pembahagian. Okey, ini secara kasar sahaja saya bagi tahu. Ya, berkemungkinan kita nampak flowchart ni mungkin nampak macam ringkasnya, sangat mudah. Ya, tetapi ada halangan-halangan yang perlu diselesaikan jika berlaku, ya. Contohnya masa, kena ambil cuti, kos, kena bayar kos kepada peguam, kena bayar kos ketika nak ambil perintah dan sebagainya. Okey, ini yang saya nak cerita detail permohonan di pejabat pusaka kecil. Pertama sekali, berlaku kematian, ya, majoriti banyak kes yang kita bawa ke di pejabat pusaka kecil, ya, sebab majoriti rakyat Malaysia hartanya bawah 2 juta. Okey, pergi ke pejabat pusaka kecil di mana harta tak ahli berada. Contoh, si mati ada tanah di Terengganu dan Johor. Jadi boleh pergi ke mana-mana, sama ada di pejabat pusaka kecil di Terengganu ataupun pejabat pusaka kecil di Johor, ya, atas mufakat waris. Okey, tempat mana yang mudah untuk waris pergi untuk uruskan pusaka. Pertama sekali, petition, maksudnya waris tersebut, orang yang pergi uruskan pusaka ni mestilah mengisi borang A. Okay, dalam borang A ni ada maklumat si mati, ada maklumat harta, ada maklumat waris dan maklumat hutang jika si mati ada berhutang. Okay, seterusnya ada dokumen yang perlu dilampirkan, ya. Antara dokumen yang perlu dilampirkan, pertama, bukti kematian. Bukti kematian ini sama ada sijil kematian atau permit penguburan ataupun perintah anggapan kematian, ya, bagi kes yang hilang dan sebagainya. Yang kedua, dokumen yang perlu dilampirkan adalah bukti pemilikan harta. Okey, contoh bukti pemilikan harta adalah salinan hak milik ataupun salinan geran, ya, carian rasmi, salinan geran dan sebagainya, ataupun perjanjian jual beli SNP, penyata akaun, penyata saham, geran kenderaan. Okey, dan dokumen seterusnya bukti waris. Okey, bukti waris, contohnya salinan kad pengenalan, okey, sijil kelahiran, sijil nikah, ya. Okey. Dan setelah semua itu lengkap, ya, kena mesti ada tanda tangan di hadapan pesujaya sumpah, ya. Petition tersebutlah mesti buat akad sumpah depan pesujaya sumpah dan hantar balik borang A ni ke pejabat pusaka kecil di mana tempat yang dia nak filekan lah untuk urusan pusaka ni. Di pejabat pusaka kecil, pejabat pusaka akan buat penilaian harta, ya. Dia akan bagi ke jabatan penilaian. Sekiranya harta yang kita dah tulis dalam borang A tu, ya, maklumat harta yang kita tulis dinilaikan 2 juta ke atas, ya. Urusan kes ini, kes tuntutan pusaka ini akan dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Okey, jika selepas dibuat nilaian harta yang ditinggalkan ini adalah di bawah 2 juta, jadi akan teruskanlah kepada prosiding seterusnya, iaitu akan dipanggil panggil bicara di pejabat pusaka kecil. Okey, seterusnya bila waris dapat panggilan bicara, panggilan untuk menghadiri bicara, waris wajib, ya, semua waris wajib hadir, kena hadir. Sesiapa yang tak dapat hadir, okay, ada waris yang tak dapat hadir, contohnya waris tersebut tinggal di luar negara ataupun uzur ataupun tinggal di tempat yang jauh, ya, tak dapat ambil cuti untuk hadir perbicaraan dan sebagainya,
dikehendaki membawa semua dokumen asal-asal pembuktian dalam perbicaraan, dan sesiapa yang tidak hadir hendaklah tanda tangan surat persetujuan. Itu kita buat kita punya panggilan dia surat borang DDA. Ya, kena isi borang DDA. Dia kena bawa borang tersebut lah, waris yang hadir kena bawa borang tersebut. Okey. Seterusnya, selepas perbicaraan, okey, ada dapat keputusan semuanya, kena bayar perintah lah. Ini yang saya katakan ada kos. Ada kos yang perlu dikeluarkan oleh waris. Sama ada nak mendahulukan duit waris ataupun nak gunakan harta pusaka yang ada, ya. Contoh si mati ada tinggalkan cash, so nak gunakan cash, apa-apa pun kena dapatlah persetujuan dan pemufakatan sesama waris macam mana nak bayar, ya. Janganlah seorang-seorang yang bayar, kena kongsilah bayaran. Okey, dan seterusnya akan dapat surat kuasa mentadbir ataupun perintah pembahagian. Okey, surat kuasa mentadbir diberikan, okey, pertama untuk melantik pentadbir ataupun pemegang amanah. Okey, ataupun harta pusaka tersebut masih lagi dalam hutang ataupun gadaian. Contohnya si mati ada buat loan untuk untuk beli rumah. So harta tersebut masih lagi ada loan yang belum diselesaikan. Okey. Dan kita akan dapat perintah pembahagian bila mana kesemua waris bekerjasama menghadiri perbicaraan ataupun melengkapkan borang DDA, ya, bagi kerjasama ketika hari perbicaraan dibuat, dan keseluruhan harta pusaka bebas dari hutang ataupun gadaian. Okey, jadi pejabat pusaka kecil akan keluarkan surat kuasa, akan keluarkan perintah pembahagian, akan keluarkan perintah pembahagian. Okey, sekiranya ketika kita buat urusan pusaka ada perlukan proses pengesahan hibah ataupun wasiat ataupun harta sepercarian selepas kematian, ya. Contoh, ya, saya bagi tahu contoh. Ketika hidup, arwah si mati ada buat hibah kepada isteri, tapi masa hidup belum sempat tukar nama, pindah milik atas geran dan sebagainya, ya, belum sempat, meninggal dunia. Ketika buat proses tuntutan pusaka di pejabat pusaka kecil, contohnya misalnya buat di pejabat pusaka kecil, dalam maklumat harta tersebut kita masih lagi kena kena isi rumah yang ada nama si mati walaupun dah dihibahkan, tetapi dalam masa yang sama mesti buat pengesahan hibah. Maksudnya kita kena dapatkan perintah mahkamah bahawa hibah yang dibuat si mati ketika hidup adalah sah. Jadi prosesnya, pertama kita kena pergi ke mahkamah syariah. Apa-apa pengesahan berkaitan dengan hibah, wasiat ataupun harta sepercarian selepas mati mestilah dibawa ke mahkamah syariah. Ya, saya cadangkan sangat baik untuk kita melantik peguam. Sebab apa? Sebab kita sebagai orang biasa, kita tak tahu prosedur dan tata cara di dalam mahkamah bagaimana, ya. Jadi eloklah kita melantik mewakilkan peguam untuk mendapatkan pengesahan hibah ataupun wasiat. Okey. Dan selepas melalui proses perbicaraan dan keluar perintah daripada mahkamah syariah, jadi bawa perintah tersebut untuk proses pusaka. Okey, sama ada kita nak daftarkan dulu kes pusaka di pejabat pusaka kecil ataupun kita nak buat pengesahan dulu, ya, bergantung kepada masing-masing lah dia punya cara macam mana, tetapi lebih baik kita daftarkan dulu kes pusaka. Dalam masa yang sama kita pergi ke mahkamah syariah untuk buat proses pengesahan untuk dapatkan perintah bahawa hibah yang dibuat tersebut adalah sah. Okey.
nampaknya dah habis slide saya. Dalam tempoh 50-40 minit saya buat perkongsian ini. Jika ada apa-apa soalan, boleh komen. Dalam masa beberapa minit yang berbaki ini saya akan jawab. Tapi kalau saya tak sempat nak jawab, boleh drop je komen, nanti saya akan jawab secara personal. Ataupun boleh juga ke FB saya, Siti Sumaya Muhammad, ataupun boleh WhatsApp saya apa-apa soalan yang berkaitan dengan proses pengurusan harta pusaka. Sebenarnya banyak lagi yang saya nak ceritakan, sebab ada banyak isu yang kita nak kongsi berkaitan pengurusan harta pusaka. Jadi masa yang diberikan ini agak singkat, ya. Jadi saya kongsikan secara ringkas sahaja proses pengurusan harta pusaka.